Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Kampa, kalau mau gaduh keluar dari Dewan dulu ya. Terima Menteri Bacuk. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri penjelasan yang amat baik tentang kedudukan ringgit. Saya semak website Bank Negara. Rizab antarabangsa Bank Negara pada Oktober tahun ini USD 117.6 bilion, lebih rendah ketimbang Rizab September 119.6 bilion. Jadi Larut dan Bacuk ingin tahu berapa nilainya, berapa jumlahnya. Walaupun kuantumnya tidak disebutkan tapi pastinya amat signifikan dan mungkin tindakan terselaras ini boleh menjejaskan prospek dividen kepada rakyat pada masa akan datang, dan adakah kemungkinan possibility paper loss kepada pegangan dan tukaran forex JLC ini. Dan kalau boleh Puan Speaker, saya lihat Menteri Kewangan kedua kita ni sangat perform lah, seorang teknokrat yang profesional. Saya cadang bolehlah naikkan pangkat beliau jadi full Menteri Kewangan yang penuh, kerana Yang Amat Berhormat Tambun kita faham sedia sangat sibuk. Jadi Yang Berhormat Senator kita boleh jadi Menteri Kewangan yang penuh dan sangat sesuai untuk diasingkan jawatan Menteri Kewangan daripada jawatan Perdana Menteri. Terima kasih Puan Speaker. Yang Hormat sikit nak sambung ni. Arau tak bangkit. Saya bangkit. Saya exchange rate. Kadar pertukaran cukai, Yang Hormat. Kadar pertukaran. Yang Hormat, saya masih ingat masa duit kita naik RM4.10, lepas tu besok naik balik turun RM4.12. Yang Hormat berkata, Muhammad telah mengeluarkan kenyataan, Maulana Perdana Menteri keluarkan kenyataan, berapa puluh tahun ini kali pertama naik dengan begitu tinggi. Lepas tu Yang Hormat keluar kenyataan. Saya tengok dalam TikTok saya, Yang Hormat kata ini adalah ekonomi kita kukuh. Tapi sekarang ni saya nak tanya, kenapa duit kita 3 hari selepas itu, seminggu lepas itu turun kepada RM4.32? Saya tak cek ini, tetapi yang 3 hari yang lepas, saya tengok sampai RM4.40 jatuh. Jadi saya nak tanya, ni bahasa layman, rakyat Malaysia nak tengok, orang muda nak tengok, lanang tak mau tengok tak apa, it's okay. Tapi nak tengok kenapa duit kita jatuh daripada RM4.10 sekarang jatuh hampir RM4.40. Saya tak tahu, hari ini saya telefon money changer tak dapat, tapi saya rasa duit ini telah jatuh. Dan kalau ikut daripada research bank, duit ini mungkin jatuh sampai RM4.50. Saya nak tanya, apakah kejatuhan ini ekonomi kita kukuh ataupun ekonomi kita makin kukuh? Rakyat nak tahu, ekonomi kukuh kenapa duit jatuh? Sekarang jatuh, Yang Hormat. Mana research bank yang quote? Shut up! Terima kasih. Arau. Peraturan Mesyuarat 3612. Menteri jawab, Menteri. Mengelirukan Dewan. Tadi Sila. Arau sebut Ahli Yang Berhormat. Menteri sangat profesional, Menteri sila. yang jawab. peraturan Dewan. Tadi Arau kata research bank kata ringgit jatuh. Saya nak tanya, research bank mana? Sebab semua research bank kata tahun depan ringgit akan naik. Paling kurang naik kurang daripada RM4. Dan paling tinggi research yang dibuat. Ahli-ahli Yang Berhormat, jangan baja masa Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Kalau rasa ada usul, sila hantar usul ya. Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk teruskan jawapan. Arau bagi tahulah apa research bank yang cakap ringgit jatuh. Cakap mana? Kampa tanya kat TikTok lah, Kampa. Kampa ni menteri kan ni? Jawab, mungkin menteri jawab Hari lah. itu RM4.10. Sekarang RM4. Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Kampa, kalau mau gaduh keluar dari Dewan dulu ya. Terima kasih. Mungkin saya boleh jawab ya. Okey. Terima kasih kerana Yang Berhormat Bacuk tanya pasal reserve Bank Negara kan. Sebenarnya reserve Bank Negara kalau kita tengok bermula bulan Februari dia pada tahap 113 bilion US dollar. Kini dah sampai 117.6 bilion US dollar. Ini nampak macam dia mengukuh sikit kerana masa ringgit telah mengukuh, Bank Negara telah mengambil peluang untuk meningkatkan lagi reserve yang ada dia.
Dengan itu kita ada pada tahap simpanan yang cukup untuk menokong import dalam negara lebih pada 4.8 kali. Ini lebih pada saranan daripada World Bank dengan IMF semua. Ya, saya rasa itu tak ada isu yang besar untuk bank negara. Untuk lain saya rasa itu spekulasi untuk adakah GLIC akan rugi paper loss ke tak. So saya tak jawab lah yang itu. Terima kasih. Yang Amat Menteri, apakah kita bergantung kepada dividen luar negara yang dibawa masuk untuk mengukuhkan kestabilan wang negara, ataupun kalau dividen hanya very slim, tapi kita liquidate all the property and asset kita yang ada luar negara dan kita bawa balik duit ke sini. Ini saya nak dapat penjelasan daripada penisbah kestabilan kewangan kita ni sangat fragile, very fragile now. So sebab itu saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Okey, terima kasih pendang. Tapi seperti saya katakan tadi kan, kita tak payah pergi jauh. Kita tengoklah result yang dikeluarkan oleh KWSP semalam. Dia telah naik 20% ya, dengan pegangan ya, dengan mengekalkan dia punya asset allocation yang dia ada. So saya percaya mereka yang dalam KWSP itu tahu apa dia nak buat, dan dalam bank negara pun dia tahu macam mana nak mengalihkan dengan cara baik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya kira benda tu berkaitan dengan, memang saya baca juga report EPF declare profit yang tinggi setakat September. Jadi yang kita bangkitkan, yang larut bangkitkan ialah possibility pada tahun-tahun yang mendatang ni. Jadi saya harap waktu tu masih lagi Menteri Kewangan lah, insyaAllah. Terima kasih. Izin saya teruskan kan, pasal 27 minit je tinggal kan. Ada banyak soalan yang dia tanyakan. Selanjutnya, Yang Berhormat Subang telah pula menyebutkan sekiranya ringgit mengukuh 10%, sepatutnya kita akan berlaku penurunan 7% kos makanan dalam tempoh 6 bulan, iaitu suku tahun pertama 2025 nanti. Pertama, yang memang ada kebenaran bahawa pengukuhan nilai ringgit berpotensi untuk memperlahankan kadar kenaikan harga barang import. Namun begitu, kesan ini berbeza mengikut jenis barangan import. Setakat ini, inflasi kekal sederhana dengan purata inflasi keseluruhan dan teras sebanyak 1.8% sejak awal tahun ini sampai sekarang. Inflasi dijangka berada dalam lingkungan 1.5% kepada 2.5% pada tahun ini. Pada tahun 2025, inflasi dijangka kekal sederhana juga antara 2% hingga 3.5%, berikutan kos global yang semakin reda dan ketiadaan tekanan permintaan dalam negara yang melebih. Risiko kenaikan inflasi bergantung pada tahap kesan limpahan langkah-langkah berdasar dalam negara serta harga komoditi global dan perkembangan pasaran kewangan. Kajian akan terus memantaunya. Menteri, Saya ingin Menteri Subang. berubah. Ya. Subang. Terima kasih Menteri, jawapan okey. Tapi dalam ucapan saya, isu dia isu makanan, inflasi makanan. Inflasi sepenuhnya 1.8 saya terimalah. Inflasi makanan berapa? Seperti saya katakan tadi kan, kalau kita tengok daripada inflasi makanan, dia bergantung kepada barang-barang import. Ya, kalau komponen import kepada barangan makanan hanya dalam lebih kurang 18 ke 28%, ya, bergantung pada tahun. Ya. Terima kasih.